Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari Kumpulan 16 akan membentangkan tentang pengurusan zakat ke atas golongan B40 di era pasca COVID-19. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli pembentang iaitu Muhammad Syafiq, Muhammad Rizal, Cynthia Lonika, Marilyn iaitu saya sendiri dan Nur Alia Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq dan saya akan membentangkan mengenai tajuk kajian proyek perkumpulan kami. Tajuk kajian kami ialah sejauh manakah pengurusan dan pelaksanaan pusat zakat ke atas golongan B40 pada era pasca COVID-19. Kajian kami menumpukan kepada golongan B40 karena kumpulan masyarakat ini adalah yang paling terkesan dari segi keuangan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Kajian kami juga melibatkan seramai 27 orang responden. Responden kami juga terdiri daripada mereka yang merupakan golongan B40. Seterusnya, objektif utama dalam kajian kami ialah mengenal pasti senarai bantuan zakat yang diberi kepada golongan B40 dan juga kami membandingkan pengurusan zakat sebelum dan selepas pasca COVID-19. Tinjauan literatur. Dalam buku Buletin Zakat Al-Nasrah yang dikeluarkan oleh Pusat Zakat Sabah, menyatakan terdapat hadis Rasulullah mengenai kepentingan zakat, yaitu dibina Islam atas 5 tunggak. Pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu hamba dan Rasulnya, dan mendirikan sembahyang fardu 5 kali sehari semalam, dan mengeluarkan zakat yakni harta dan fitrah, dan berpuasa dalam bulan Ramadan, dan mengerjakan haji di Baitullah bagi orang yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menerusi laman web Lembaga Zakat Selangor, definisi zakat melalui pandangan bahasa bermaksud suci dan subur, bersih dan baik kepada harta zakat dan penerima zakat. Dari segi syarak, zakat bermaksud mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Terdapat usaha yang dilakukan oleh Pusat Zakat dalam membantu golongan asnaf yang terjejas akibat COVID-19, seperti bantuan kewangan secara one-off, bantuan sara hidup miskin tegar, dan penyediaan modal kepada peniaga dari golongan B40. Jika dilihat dalam tempoh semasa dan selepas COVID-19, terdapat perbezaan bantuan yang diberikan, yaitu bantuan yang diberikan semasa COVID-19 adalah untuk membantu golongan asnaf untuk terus hidup, manakala selepas COVID-19, bentuk bantuan adalah untuk membangkitkan semula semangat golongan B40 untuk membina semula kehidupan, di mana bantuan-bantuan yang diberikan adalah memenuhi aspek daruriyat, hajiat, dan tasniat, seperti bantuan pendidikan kepada anak-anak asnaf, dan bantuan bukan lagi tertumpu kepada barangan keperluan tetapi berbentuk wang ringgit secara bulanan, serta bantuan peralatan perniagaan. Sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan sekalian, saya akan membentangkan bahagian kajian lepas dalam kajian kami mengenai sejauh mana pengurusan pusat zakat terhadap golongan B40 di era pasca COVID-19. Antara salah satu usaha yang dilakukan oleh institusi zakat adalah dengan menyediakan prinsip-prinsip agihan zakat untuk dijadikan garis panduan dalam pengurusan agihan zakat kepada golongan yang lebih layak, di mana prinsip-prinsip ini merupakan kayu ukur dalam pengurusan zakat agar berjalan dengan baik, serta proses pengagihan lebih efisien dan sistematik. Seterusnya yaitu strategi penyebaran maklumat oleh institusi zakat di Malaysia dengan menggunakan laman sesawang agar dapat membantu golongan B40, di mana laman sesawang itu mengandungi maklumat seperti perkhidmatan pembayaran zakat secara talian, aktiviti yang terkini dan maklumat mengenai pusat zakat, persoalan mengenai zakat dan pembayaran, dan banyak lagi. Seterusnya yaitu melakukan sesi pemantauan dan audit yang berterusan bagi memastikan tadbir urus institusi zakat berada dalam keadaan yang lancar dan menepati kehendak syarak, di mana mereka amat mementingkan tentang tadbir urus, dan apabila isu-isu dalam organisasi mengalami masalah dan ia perlu diselesaikan dengan baik agar pengurusan pentadbiran mematuhi Standard Operating Procedure SOP, dan mereka perlu memastikan bahwa tadbir urus adalah cekap dan tidak lemah dan juga amanah. Terakhir sekali yaitu mengenai tentang pengagihan zakat mengikut Maqasid Syariah dan SDG, bermaksud Matlamat Pembangunan Lestari,
di mana terdapat banyak skim agihan zakat yang mana diperuntukkan daripada Pusat Zakat dan Majelis Agama Islam Negeri yaitu MAIN bagi membantu golongan asnaf seperti golongan B40. Jadi kesemua skim ini wajib disemak dan dinilai semula bagi memastikan mematuhi dan selaras dengan maqasid syariah dan Sustainable Development Goals. Bagi metodologi pula yang digunakan bagi kajian ini adalah kajian berangsur selidik dan internet. Dan berangsur selidik kami dapat menyimpulkan tentang mendapat data melalui gambar raja dan statistik serta internet daripada pembacaan jurnal dengan melayari laman-laman web. Dalam dapatan penulisan, kami telah menyuarakan senarai bantuan zakat yang diberi kepada golongan B40. Terdapat 3 kategori bantuan yang diagihkan. Yang pertama adalah kategori sosial dan ekonomi, seterusnya kategori pendidikan dan kategori mu'alaf. Bagi kategori sosial dan ekonomi, bantuan yang diberikan adalah bantuan am, bantuan perubatan, bantuan kecemasan, bantuan pengurusan jenazah dan lain-lain. Bagi kategori pendidikan, Pusat Zakat Sabah telah menyediakan bantuan pendaftaran awal IPTA, bantuan penerbangan dan bantuan derma siswa. Bagi kategori mu'alaf, terdapat 2 skim bantuan yang disediakan. Yang pertama adalah bantuan bagi meraihkan saudara baharu iaitu mu'alaf dan bantuan allowance pelajar kelas bimbingan saudara kita KBSK. Dalam pembentangan ini, kami akan mengklasifikasikan tentang pengurusan zakat sebelum dan selepas pasca COVID-19. Sebelum pasca COVID-19, pengurusan zakat adalah seperti biasa di mana masyarakat dapat mengunjungi mana-mana cawangan pusat zakat di daerah masing-masing dan mereka boleh menjalankan urusan secara dalam talian. Namun begitu, pengurusan zakat melalui dalam talian adalah mengambil masa yang sedikit lama berbanding berurusan secara terus di pusat cawangan yang berhampiran. Bagi pengurusan zakat selepas pasca COVID-19, pengurusan zakat dalam kategori yang baik, di mana pusat zakat berjalan seperti biasa tetapi tidak secara luar talian, mereka hanya menggunakan dalam talian untuk berurusan. Pengurusan pusat zakat adalah sangat cekap dan sangat prihatin terhadap golongan B40 ataupun golongan yang sangat memerlukan dan terjejas akibat pandemik COVID-19. Selain itu, pegawai pengurusan zakat telah memaklumkan bahawa pembayaran zakat adalah sangat membantu golongan yang terjejas dan pembayaran zakat dapat dilakukan melalui dalam talian sahaja. Berikut merupakan data terkumpul dalam borang soal selidik. Kami telah mengumpul seramai 27 orang responden dan 55.6% adalah perempuan dan 40.7% adalah lelaki. Kami telah mengemukakan soalan dalam bahagian A iaitu prestasi perkhidmatan atau tahap kepuasan golongan B40. Seramai 79% responden telah memberi respon kepada prestasi perkhidmatan pusat zakat semasa pandemik COVID-19, capaian hebahan, keramahan kaki tangan, cara pengagihan bantuan zakat pada tahap yang baik dan amat baik. Seramai 21 responden telah memberi respon pada tahap kurang memuaskan kepada prestasi perkhidmatan pusat zakat. Seterusnya, pada bahagian B, kami telah meminta responden untuk memberi pendapat mereka mengenai pengurusan zakat semasa pandemik COVID-19. Di sini, responden telah mengemukakan beberapa pendapat. Yang pertama iaitu pengurusan zakat berjalan dengan baik dan memuaskan meskipun tidak semua golongan yang layak menerima bantuan. Seterusnya, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membolehkan mereka membayar secara atas talian iaitu membayar zakat dengan mudah. Seterusnya, institusi zakat tidak terlepas membantu dengan pelbagai jenis bantuan kepada mereka yang memerlukan dan bantuan ini tidak terhad kepada asnaf yang dibantu sebelum pandemik berlaku. Di sini kita dapat ketahui bahawa pusat zakat telah memberi bantuan sebelum pandemik COVID-19 berlaku. Pengagihan zakat ini juga dipercepatkan tariknya untuk memudahkan penerima meneruskan kelangsungan hidup mereka. Seterusnya, responden juga telah memberi cadangan atau penambahbaikan dalam pengurusan zakat. Pihak pengurusan zakat hendaklah menghebahkan jenis-jenis zakat kepada masyarakat, menyediakan alat pengimbas suhu dan hand sanitizer untuk memeriksa suhu badan sebelum berurusan membayar zakat, ataupun
Memperbaiki sistem, memastikan kesemua golongan asnaf yang memerlukan tidak terpinggir daripada bantuan terutamanya golongan asnaf luar bandar. Seterusnya, membuat lebih banyak cawangan zakat bagi memudahkan urusan. Proses online sentiasa dalam 24 jam. Pihak pengurusan zakat hendaklah mengkaji pendapatan setiap isi rumah dan mengagihkan bantuan zakat dengan adil dan saksama. Secara keseluruhannya melalui hasil dapatan kajian sejauh mana pengurusan pusat zakat ke atas golongan B40 di era pasca COVID-19 ini menunjukkan beberapa keberkesanan melalui kaedah yang dijalankan. Contohnya seperti mengumpul hasil responden yang dijalankan melalui hasil borang soal selidik berkaitan aspek tahap kepuasan terhadap prestasi perkhidmatan pengurusan pusat zakat dan juga pendapat serta cadangan penambahbaikan dalam pengurusan zakat semasa pandemik. Pemahaman yang diperoleh dari hasil kajian ini memberi gambaran yang jelas dan mendalam terhadap bantuan zakat yang diberi kepada golongan B40 dan juga perbandingan pengurusan zakat sebelum dan selepas pasca COVID-19. Hal ini kerana di era pasca COVID-19 semakin bertambah golongan M40 yang telah menjadi B40 akibat terjejas dengan COVID-19 dan mereka juga kehilangan pendapatan harian serta ekonomi negara yang menurun. Selain itu, dapatan ini juga dapat memberi pihak yang bertanggungjawab pandangan yang jelas supaya lebih cakna dengan segala kekurangan dan kelebihan yang diberikan kepada golongan penerima zakat. Pengetahuan ini juga adalah penting kerana ini menunjukkan keprihatinan kita terhadap golongan yang diberi kelayakan menerima zakat untuk menjaga keutamaan mereka agar tidak ketinggalan.